kempen Rasuah Buster ni adalah kempen yang bagi saya satu kempen yang cukup bagus. Dalam mencegah kes rasuah dan sebagainya, ianya bukannya salah satu tanggungjawab khusus bagi pihak SPRM sahaja ataupun pejabat awam atau sektor awam itu sendiri, yang mana selalu orang kaitkan bahawasanya if there is no giver, there is no taker. So pandangan ini harus kita lihat sebagai satu pandangan yang persepsi yang tak betul sebenarnya. Why should we always relate on hanya daripada sektor luar atau sektor korporat itu sendiri yang memberi, di mana kalau kita lihat tolak rasuah ni harus dilakukan oleh both side, kan? Sebab tu sektor korporat ni bagi saya dia adalah salah satu daripada sektor yang menyumbang ke arah ekonomi. Sebab tu kalau kita tidak menjana keuntungan, maka kerajaan juga akan rugi. Sebab tu isu-isu rasuah yang berlaku dalam sektor korporat ni lebih besar impak dia compared to other sektor. Sebab tu kita harus pastikan kejayaan syarikat itu adalah dari segi keuntungan bersih yang tidak ada kait-mengait dengan isu-isu rasuah dan sebagainya. Sebab tu bagi saya we have to work together with other sectors to ensure that we bring profit to the organisation and also for the country. Cabaran di lalu lintas ni adalah salah satunya adalah untuk kita mengendalikan kita punya business partners, contractor, subcontractors, suppliers kita, consultant dan sebagainya. Sebab tu dengan adanya provision baru daripada pihak SPRM, iaitu Section 17A ataupun Corporate Liability Section 17A ini, yang mana ini adalah satu benda yang kita harus pandang agak serius. Kalau setiap syarikat itu melakukan rasuah dengan memanggil pihak luar atau pihak yang mengendalikan atau membuat lobby mendapatkan projek menerusi cara-cara yang tak betul ni, saya rasa syarikat boleh dikenakan tindakan yang cukup serius, di mana bukan hanya setakat denda, tetapi penjara sampai ke up to board of directors. Sebab tu bila bercakap pasal mengendali cabaran itu, bila saya nampak benda itu, dan saya terpaksa melihat dari setiap sudut, di mana kita harus menyiapkan berbagai strategic plan untuk pihak prolintas dalam menangani masalah ini. First thing, you must have top level management punya commitment. Sebab tu kalau tak ada top level management punya commitment sampai ke board of director, tidak akan berjaya untuk kita bangun dan memperkasakan apa yang kita dah buat selama. Sebab bagi saya there are what we call guidelines untuk kita ikut. First kita panggil the pillar of trust, TRUST itu, yang mana the first one, T itu adalah top level commitment. Okay? Ini yang saya katakan tadi, daripada atas sampai ke bawah, it have to be turned from top. Okay? And then the second one, dia panggil risk assessment. Risk assessment ni kita kena tengok apa loopholes yang ada, keadaan-keadaan yang mana yang kita harus zoom terhadap kepincangan internal control kita dan sebagainya, dan polisi-polisi sedia ada. Dan satu, undertaking control measures. Kita kena adakan polisi-polisi yang berkenaan. Jangan adakan saja, dia kena berfungsi. That means it have to be something that applicable. Lepas tu kita tengok dari segi systematic review dari segi enforcement dan juga kita punya monitoring. Dan yang last sekali,
training dan communication. Kempen Rasuah Buster ni adalah kempen yang bagi saya satu kempen yang cukup bagus. Ini bukan sekadar bercakap, sebab tu saya orang yang pertama very excited setelah saya mendapati adanya Rasuah Busters ni, dan terus saya datang approach pihak Rasuah Busters dan mengatakan dan saya bagi pihak Prolintas sudi bekerjasama, yang mana apa yang kami buat, the first approach kita orang is to promote message Rasuah Busters dan research anti rasuah ni menerusi sistem BMS kita. Kita ada 18 sistem BMS ni, dan ini salah satu daripada sumbangan kita dalam menjayakan kempen Rasuah Busters.